Tapi kalau kenduri kahwin yang karaoke ramai-ramai tu, akak memang tahu ke dalam itinerary tu tulis karaoke? Tak tahu kan? Memang akak datang nak makan, nak ucap tahniah kepada tuan rumah, akak tak tahu kan? So ketika akak makan, karaoke itu ataupun lagu-lagu itu berkumandang, apa akak buat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya ingat lagi saya kehilangan mak pada 4 tahun lepas. Ketika itu saya tengah sibuk dengan slot tarbiyah radio IKIM. Slot tarbiyah ni antara tugas kami, kerja kami adalah memberi kegembiraan kepada orang pagi-pagi nak pergi kerja, bagi semangat lah, bagi motivasi. Slot motivasi ni 15 minit saja. Bukan slot tarbiyah, slot motivasi pagi. Jadi bila kerja kita tu kena memberi keceriaan kepada orang yang mendengar. Saya kata saya tolak lah, Ustazah tak boleh ni. Sebab Ustazah baru kematian mak. Kan? Macam mana saya nak bagi mood gembira pada orang? Kalau nak bagi motivasi, tak apalah Ustazah. Kita memang decide nak Ustazah juga untuk kali ini. Jadi beberapa episod ni Ustazah. Jadi daripada nak ceriakan orang, bagi motivasi pagi-pagi, muslimat dirahmati Allah, dia jadi satu kisah panjang setiap hari menemankan pagi-pagi hari orang Islam dengan cerita tentang ibu. Ya, jadi pergi kerja banyak menangis. Harap-harap masa tengah buat kerja tak menangis lah. Kan? Sebab saya menangis, dia pun menangis. Jadi orang tanya, Ustazah okey ke nak mengajar, bapa Ustazah baru meninggal? Okey. Kalau Allah takdirkan saya menangis, menangislah. Kalau Allah takdirkan saya gelak, gelaklah. Nangis ni mana boleh paksa-paksa, muslimat dirahmati Allah. Kan dia boleh ni, orang gelak tengok maharaja lawak, orang boleh menangis. Tapi gelak tu gelak yang ada nilai ke tidak? Tapi nangis yang dipandang dan ditunggu Allah, nangis yang mendekatkan kita kepada Allah. Menangisi dosa-dosa kita dalam taubat. Menangisi siapa kita sebelum ini. Kalau aku mati dalam keadaan macam ni, Allah redha tak pada aku, ya Allah? Ini air mata yang Allah tunggu. Dan andai ditakdirkan kita dicampak dalam kawah-kawah neraka Allah, apa yang boleh memadamkan api neraka? Tak ada lain kecuali air matanya orang yang menangis kerana takutkan Allah. Faham ya? Sekali kita menangis kerana takutkan Allah, terkenang dosa dulu, aku dah bertaubat, aku dah minta maaf, aku dah buat kebaikan-kebaikan, tapi kalau aku mati, Allah ampun tak aku, ya Allah, gugur air mata. Percayalah, air mata tu boleh memadamkan api neraka Allah untukmu. Kerana penyesalan, tak nak ulang dah dosa tu. Tak nak rasa syok dah bila mengenang semula. Sebab tu gambar-gambar kita bermaksiat dulu, sahabat-sahabat, kita tak tengok dah. Kita tak berbangga sama sekali sebab kita nak tinggal terus. Dan hari ni kalau kita nampak orang ulang dosa tu, kita bukan benci orang tu, tapi kita benci perbuatannya. Kak, saya ajak akak datang rumah, parti kenapa akak tak datang? Akak minta maaf lah kan, sebab kau bagi syarat dalam tu, siapa datang joget sama-sama dengan suami-suami orang semua. Akak dah lah tak sesuai akak joget-joget ni kan. Memang minta maaf lah, akak hantarkan ripap je 100 biji rumah kau. Kan? Tapi akak tak boleh join dalam majlis macam tu. Kita kena tegas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak nak diri kita terjebak kepada maksiat. Tapi kalau kenduri kahwin yang karaoke ramai-ramai tu, akak memang tahu ke dalam itinerary tu tulis karaoke? Tak tahu kan? Memang akak datang nak makan, nak ucap tahniah kepada tuan rumah, akak tak tahu kan? So ketika akak makan, karaoke itu ataupun lagu-lagu itu berkumandang, apa akak buat? Akak terkenang zaman dulu-dulu, Ustazah. Akak pun syahdu sekali. Orang tunggu pegang pinggan nak makan, akak pun layan lagu tu. Itu memang tak jadilah. Baik akak tak payah datang lagi kali. Tapi kalau akak pergi memang nak meraihkan jemputan, lepas makan, jumpa tuan rumah, balik, lagi-lagi nampak tempat sesak, orang nak makan pun tak ada tempat duduk. Bukan meraihkan seronoknya orang bermaksiat, ada joget lambat dan sebagainya, akak terbalik. Sebab akak bukan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi sampai kat simpang dengar bunyi bising-bising ni, di majlis maksiat kalau macam ni, bercampur yang halal dengan yang haram, Imam Nawawi akan patah balik. Sebab apa? Sebab aku tak boleh duduk dalam majlis macam ni. Kita bukan Imam Nawawi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya, kalau kita patah balik, jiran kita tu nampak, tu macam Minah je tu, pasal apa dia patah balik? Agak-agak hubungan dia dengan kita makin baik ke makin renggang? Kan? Ni Minah aku memang tak jadi datang ni sebab kau jemput orang-orang bermaksiat, joget lambat semua, kau nak masuk neraka ke apa? Kan? Macam confident je kau masuk syurga kan, sahabat-sahabat. Jadi kita tak redha kepada perkara itu sebab bukan kita plan pun untuk duduk dalam majlis seperti itu. Selesaikan hajat kita sudah. Itu maksudnya kan, ada cara-cara kita dalam bermasyarakat.